على كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini hari Sabtu, sekali lagi kita dapat bersama untuk meneruskan sesi tadabbur kita. Hari ini hari Sabtu 1 Jamadil Akhir 1443 Hijriah bersamaan 6 November 2021 Masihi. Jadi untuk hari ini kita nak sambung ayat berikutnya, ayat yang ke-14, iaitu masih penceritaannya tentang
sifat nikmat dalam syurga. Jadi kita baca dulu ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودانية ودانية عليهم عليهم ظلالها ظلالها وذللت وذللت قطوفها قطوفها تذليلا تذليلا ويطاف ويطاف عليهم عليهم بآنية بآنية من من فضة فضة وأكواب وأكواب كانت كانت قواريرا قواريرا من قوارير فضة من فضة قدروها قدروها تقديرا تقديرا ويسقون يسقون فيها فيها كأسا كأسا كان كان مزاجها مزاجها زنجبيلا زنجبيلا عينا عينا فيها فيها تسمى تسمى سلسبيلا سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ودانية عليهم ظلالها, dan didekatkan kepada mereka naungan ataupun tuduhan pokok dalam syurga. Ini menarik untuk kita tadabbur ayat ni tentang kalimah zilal, bayang atau tuduhan dalam syurga. Sebab kita nak kaitkan dengan ayat sebelumnya, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Kemudian dimudahkan untuk mereka memetik buah-buahan dalam syurga dengan begitu tazlila, begitu mudah sekali. Wa yutafu alaihim, dan diedarkan kepada mereka. Yutafu mana dibawa tawaf. Tawaf ni keliling lah. Kan kalau kita pergi ke Mekah untuk haji umrah, kita akan melakukan ibadat tawaf. Tawaf tu keliling Kaabah. Tawaf tu daripada perkataan tafa yatufu. Yutafu mana dibawa keliling. Apa yang dibawa keliling iaitu bi'aniyah, bekas air daripada perak. Ada pelayan-pelayan, pembantu-pembantu ataupun khadam dalam syurga akan bawa bekas air daripada perak untuk dihulurkan kepada ahli syurga. Dan juga wa akwabin, piala-piala yang bekas air jugalah, tapi dia besar sikit daripada gelas. Yang ianya adalah qawarira, berkaca. Qawari ni kaca. Kalimah qawari ni kita akan tengok nanti dalam surah An-Namlu, macam mana Nabi Sulaiman bina istana dia, lantai dia tu qawari, berkaca, sehingga bila Balqis masuk ke istana dia kena selok kain sebab dia ingat kain. Itu kalimah qawarir, kaca. Qawarir, kaca itu pula min fiddah, daripada perak. Kaca yang bersadur dengan perak, yang mereka boleh qaddaruha taqdira, mereka boleh tentukan kadarnya nak setara mana air dalam bekas tu, ataupun bekas tu besar mana, itu bergantung kepada kehendak mereka sendiri. Kemudian mereka diberi minum dalam syurga itu dengan kaksan, dengan segelas air yang bercampur dengan zanjabil. Zanjabil asalnya maknanya halia, tapi tak sama dengan halia di dunia. Ini di antara kelebihan halia. Namanya disebut dalam Quran seperti beberapa tumbuhan dan juga buah-buahan lain yang special lah. Disebut dalam Quran antaranya seperti nakhlun, ainab, rumman. Baik. Dan ia adalah suatu mata air yang dinamakan salsabil. Itu nama sumber air yang diminum dalam syurga. Salsabil campuran dengan zanjabil. Dan akhir sekali mereka itu wa yatufu alaihim wildan, dan datang mengelilingi mereka oleh wildan, anak-anak kecil yang mukhalladun, yang kekal dalam keadaan mudanya.
Muda setara mana tu kita tak tahulah, tapi anak-anak yang masih muda, pak bila-bila pun tak tua dah, dia setara tu ya. Dan sangat cantik. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, hasibtahum, kamu menyangka mereka ini bagaikan lu'lu'an mansura, permata lu'lu', permata bagaikan mutiara yang bertaburan. Tu dia antara gambaran nikmat syurga yang kita boleh lihat dalam ayat ni, yang Allah Ta'ala sediakan untuk al-abrar ataupun hamba-hambanya yang saleh. Baik, kita kembali kepada ayat 14. Sebenarnya ayat ni kita dah baca dah semalam, cuma tak sempat untuk kita bincangkan satu persatu kalimah dalamnya. Wadaniyatan, daniyah maknanya qaribah, dekat. Allah Ta'ala sebut ahli syurga didekatkan kepada mereka zilal, teduhannya. Sifat teduh dalam syurga tu adalah sifat yang lazim. Ini sesuatu yang menarik untuk kita lihat. Kalau dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, matan hadis itu berbunyi, inna fil jannah la syajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata amin. Sesungguhnya dalam syurga itu ada sebatang pokok, punyalah besar pokok itu. Seorang yang berkenderaan bila dia berjalan di bawah pokok itu, pokok yang besar tu, maknanya berjalan di bawah naungan teduhan, fi dhilliha, fi dhilli asyajarah, di bawah naungan pokok, selama 100 tahun perjalanan masih belum habis lagi, di bawah pokok tu lagi. Kita pun tak boleh nak fikir setara mana besarnya pokok itu, dan sebesar mana syurga tu lagi, kita tak boleh nak fikir. Hadis ni ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Sahih Bukhari pun ada. Lalu Nabi pun baca, waqra'u in syi'tum, bacalah jika kamu kendaki, wa dhillin mamdud, tentu adanya teduhan, adanya bayangan yang memanjang. Ayat 20 suratul Waqi'ah, wa ma'in maskub, dan air yang mencurah-curah. Baik, menarik untuk kita melihat tentang hadis ini. Juga disebut dalam Sahih Bukhari, sebatang pokok dalam syurga, dia punya zil, teduhan dia. Teduh, maknanya besarnya pokok tu, seseorang yang sama ada dia berjalan dengan berkenderaan, bukan berjalan kaki, berjalan secara ar-rakib, berkenderaan, maknanya menunggang. Dalam riwayat Bukhari disebut dengan al-jawadul al-mudmir as-sari', menunggang seekor kuda yang tangkas lagi cepat. Naik kuda, kita pun tahu kuda ni laju. Bila ditunggang kuda dengan laju, tapi 100 tahun perjalanan menunggang kuda di bawah pokok tu masih belum keluar daripada bayangan pokok tu. Ini sesuatu yang akal kita tak boleh fikir, sebab skala alam syurga ni tak sama dengan alam dunia. Dan kita tak boleh nak kata, ya Allah kau ni. Sebab ini hadis yang sahih. Dalam Sunan Tirmizi, hadis ini dinilai sebagai hasan lagi sahih. Ada dalam Sahih Bukhari pun ada. Gambarannya tentang besarnya pokok dalam syurga. Bila ada pokok, maka ada bayangnya. Ada bayangnya. Kemudian beberapa ayat lain yang kita boleh lihat tentang cerita bayang dalam syurga ni. Antaranya adalah ayat dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa. Ayat yang keberapa ya? Surah An-Nisa. Hari ini Ustaz Ahmad Rusdan tak dapat bersama dengan kita, tak apalah. Bagi para jemaah yang ada mushaf di depan, boleh buka surah An-Nisa, muka surat 87. Muka surat 87, ayat 57. Ayat ni menceritakan salah satu nikmat syurga, ahli syurga dimasukkan di tempat yang ada naungan, ada bayang, teduh. Dia tak ada panas. Dalam syurga tak ada panas. Walladzina amanu wa aminus salihat, dan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan kami masukkan mereka dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahharah,
Bagi mereka dalam syurga itu ada pasangan-pasangan yang suci bersih. Mana isteri-isteri yang tidak pernah didatangi haid, tak ada darah haid, tak ada kekotoran, tak ada bau puluh yang busuk. Dan juga wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kami masukkan mereka di bawah teduhan yang sangat teduh. Ini satu nikmat ya kalau kita di dunia. Yalah kita sekarang ni masih di dunia, tempat yang kita pergi tempat panah. Tempat panah. Tiba-tiba kita tengok ada pokok yang rendang, teduh, tepi padan pula berangi. Kita rasa sangat seronok sebab boleh berteduh ketika panas di tempat yang mungkin sangat cantik dan menakjubkan penglihatan kita. Jadi syurga ni digambarkan ada zil, ada teduhan. Dia tak ada panas. Kemudian kita lihat dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-35 muka surat 254. 254 muka surat 254 ayat 35. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan syurga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Digambarkan taman-taman syurga itu berada di tempat yang tinggi, di bawahnya ada sungai. Jadi boleh bayangkan sendirilah macam mana, tapi hakikatnya syurga ni nikmat itu tak boleh nak dibayangkan. Apa-apa yang kita cuba bayangkan itu hanyalah gambaran dalam fikiran kita, dalam minda kita. Hakikat sebenarnya nikmat syurga jauh lebih indah, lebih cantik daripada apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang saya suka tengok dalam channel YouTube, dia ada satu TV, Rare TV. Sesiapa yang suka pergi ke luar negara dalam YouTube, kita nak pergi sendiri ni mungkin masalah sebab kita tak cukup kos. Kita nak pergi ke France, nak pergi ke Switzerland, ke Iceland, New Zealand, jauh. Tak apalah, kita tengok dalam YouTube. Cantiknya gambar tempat di sana dengan taman yang indah, pokok yang memang cantik, comel sungguh. Hingga beberapa nama tempat di sana pun kita ingat dah sebab sentiasa tengok semua. Dengan ada sungai yang mengalir di bawah, lebih lagi musim luruh, musim sejuk. Apa yang menarik ialah kita bila tengok tempat-tempat comel, kita teringat kepada syurga. Kerana Allah Ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa adanya syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Kemudian disebut lagi dalam ayat ni, ayat 35 ni, ukuluha daimun wa dhilluha. Jadi makanan dalam syurga itu bersifat daim. Daim ni sentiasa ada, tak putus-putus. Makanan dalam syurga khususnya nikmat buah-buahan adalah berterusan. Ada sama-sama. Dia tak ada musim. Wa dhilluha, dan juga bayangnya. Dhil. Bayang yang ada dalam syurga tu adalah berkekalan. Dia tak pernah berasa panah apa tak ada. Sebab dalam syurga tak ada matahari dan tak ada kepanasan matahari. Baik. Kemudian satu lagi kita nak lihat dalam surah Yasin yang biasa kita baca. Iaitu di dalam ayat 55 dan 56. Muka surat 444. Comel nombor tu. Surah Yasin muka surat 444. Ayat 55. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari ini berada dalam keadaan syughul, sibuk. Sibuk bukan banyak kerja, sibuk kerana menikmati segala nikmat dalam syurga. Sibuk dengan keseronokan dan bersukaria dengan rahmat yang Allah Ta'ala berikan. Dalam keadaan mereka itu sangat fakihun, sangat seronok, suka, gembira. Hum wa azwajuhum fi zilalin. Mereka dan pasangan mereka berada di bawah naungan teduhan. Zilal. Zilal. Za tu kena sebut betulnya. Orang Melayu ni biasa za ni kita sebut dengan huruf Z. Maka kita sebut fi zilalin. Bukan zilal. Za. Bukannya za. Dia kena bezakan antara tumpul dengan tajam. Jadi za jangan samakan dengan huruf Z. Bukannya sekarang dah masuk salat fardu zuhur. Tak, salah tu. Bukan zuhur.
Dhahr. Al-dhahr. Ramai qari-qari kita yang hebat tajwidnya lagunya, tapi dari segi makharijul huruf ada beberapa huruf yang belum sempurna. Bila dah selesai baca Quran, sadaqallahul azim, bukan azim, sadaqallahul azim, zim. Dha tu jangan ditajamkan. Sebab dia tak sama dengan huruf Z. Baik. Hum wa azwajuhum fi zilalin. Mereka dan pasangan mereka berada di bawah zilal, di bawah teduhan. Naungan zilal tu adalah jamak daripada azil. Ada sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb. Dia ni sebenarnya seorang adib, seorang sastrawan. Iaitu kitab tu berjudul Fi Zilalil Quran, di bawah naungan, di bawah teduhan Al-Quran. Tajuk macam dah. Zilal tu maknanya teduhan. Seorang tokoh ulama di Nusantara, Buya Hamka, orang Sumatera. Profesor Hamka ada menulis sebuah novel di bawah naungan Kaabah. Cubalah sesiapa yang suka baca buku-buku cerita, di antaranya dia ada menulis Tenggelamnya Kapal Wan Dewish. Adalah cerita dia merantau ke Delhi yang sempat saya baca. Seronok juga baca prosa-prosa klasik lama ni. Antaranya buku dia di bawah naungan Kaabah. Menarik. Naungan tu merujuk kepada zilal. Jadi ahli syurga ni berada di bawah tempat yang teduh, duduk di atas al-araik. Araik ni kita dah jumpa sebelum ni. Itu tempat yang macam sofa lah. Sofa, katil. Ataupun dalam ayat lain disebut ala sururin. Dalam surah-surah yang lain disebut surur. Iaitu atas katil-katil. Tempat-tempat berehat yang tinggi. Dalam keadaan muttaqiun. Mereka duduk. Yang saya dah sebut sebenarnya duduk nyenggeng. Duduk mengiring. Dengan santai lah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Bagi mereka dalam syurga tu ada buah-buahan dan ada apa sahaja nikmat yang mereka minta. Tak perlu sebutlah. Tu tak perlu tanyalah. Ustaz, buah gua ni ada, makan ni ada, semua ada. Apa yang kita inginkan, apa yang kita kendaki, ada. Sehingga dikatakan kepada ahli syurga, tamanna. Tamanna maknanya silakan untuk kamu bercita-cita. Teringat gapo dia dalam minda kita, nak makan gapo dia, nak apa dia. Maka apa yang kita nak tu akan menjadi kenyataan. Akan menjadi kenyataan. Mana semua yang kita idamkan akan kita perolehi dalam syurga. Baik, itu dalam surah Yasin. Tentang nikmat tempat teduhan dalam syurga. Iaitu anna zilal al-ashjar qaribah minhum. Tempat-tempat teduhan dalam syurga ni dekat dengan mereka. Mereka itu diberikan teduhan yang sebegitu sebagai ziyadatan fi na'imihim, sebagai tambahan untuk nikmat bagi mereka. Wa in kana la syamsa hunaka, sekalipun memang tak ada matahari di sana. Itu semalam timbul persoalan, ada yang Cikgu Sufian tanya semalam tentang sifat matahari. Matahari memang tak ada dalam syurga. Wa in kana la syamsa hunaka, dan di sana dalam syurga tak ada matahari. Jadi macam mana pula timbul soal bayang tu? Allah Ta'ala boleh ciptakan bayang ni menjadi suatu bentuk yang orang tu nampak redup. Kita sebut redup. Orang Kelantan kata bila hari nak hujan nampak joong. Joong pula dah, mendung. Mendung jok mana cuaca tu nampak dia tidak panas. Cuaca tu nampak kalau gelap sangat menakutkan pula. Maknanya cuaca tu kita rasa sangat selesa. Dengan suasana yang tidak terlalu cerah doa. Tidaklah gelap sangat seperti waktu malam yang gelap. Tapi suasana yang redup. Sebab tu kalau kita pergi mana-mana hotel yang mewah, dia akan biasanya diguna lampu. Dia tak guna lampu putih, dia guna lampu yang arah kuning. Dalam bentuk ada panggil downlight itu yang tersorok. Dia munculnya cahaya secara bayangan supaya menghasilkan cahaya yang redup. Pergilah mana-mana hotel yang lebih lagi bertaraf 4 bintang, 5 bintang. Dia bila kita buka lampu dalam bilik hotel tu, dia tidak lampu hok cerah terus. Dia cahayanya dalam bentuk cahaya yang redup. Itu maksud zilal. Ada cahaya tapi dia tidak terik sangat, tidak menyilau atau menyakitkan pandangan mata.
Itu satu. Yang kedua, nikmat kedua, buah-buahan dalam syurga ni dekat dan boleh dipetik dengan mudah. Maksud dekat di sini, kalau ahli syurga tu berbaring, buah tu boleh diambil. Tak perlu kata nak bangun duduk cokoh. Duduk cokoh pula dah. Duduk bersela ke, atau bangun duduk cacang. Duduk cacang pula. Duduk berdiri. Kita boleh ambil buah tu sama ada dalam keadaan duduk berbaring, sama ada dalam duduk biasa, sama ada berdiri. Sangat mudah. Allah Ta'ala menjadikan buah-buahan dalam syurga boleh dipetik dengan mudah. Kenapa disebut kutuf? Kutuf ni qatafa yaktifu, nampak petik. Maknanya buah-buahan dalam syurga, ialah kalau bentuk yang terhidang. Biasanya kalau kita makan di rumah kita, kita dah beli di pasar tadi, buah apple, buah lima, buah anggur, maka kita hidang atas meja. Tapi nikmat dalam syurga, buah ni kita boleh ambil secara direct terus. Fresh. Fresh pula. Segar-segar lagi daripada pokok. Kita akan merasai nikmatnya. Saya tengok ada satu program Ray TV, bukan nak iklan Ray TV, saya pun tak ada apa-apa kaitan dengan tu. Bila dia orang pergi ke New Zealand, memetik buah-buah cherry di ladang di New Zealand, Allah Akbar, sangat menarik. Dia orang pergi di Australia, memetik buah apple. Bila dia orang petik buah tu, kita terbayang dalam syurga nanti, ahli syurga petik buah dan terus makan. Kalau kita ada pokok paling mudah kat pokok motel lah, rambutan dekat rumah kita. Kalau pokok tu tak tinggi sangat, boleh kita panjat, kita ukah pokok tu, kita ambil buah tu, kita makan atas pokok tu juga. Allah Akbar, kita akan rasa lebih nikmat berbanding dengan buah yang kita beli di pasar dan kita makan di rumah, buah tu dah dipetik. Berbanding dengan kita petik daripada pokok, makan terus. Maka dia memberikan suatu nikmat tambahan yang luar biasa. Di dunia pun kita dah rasa sangat seronok, apatah lagi dalam syurga. Antaranya kita boleh rujuk dalam surah Al-Haqqah tentang nikmat buah-buahan yang boleh dipetik dengan mudah ni. Sebelum pun kita dah bincang dah surah Al-Haqqah, beberapa surah yang sebelum ni lah. Sebelum kita sampai surah Al-Insan ni. Iaitu dalam muka surat berapa? Muka surat 567. Muka surat 567. Pada ayat yang ke-23 tu. Ayat 22. Fi jannatin aliyah. Orang yang terima buku amalan dengan tangan kanan, mereka berada dalam syurga yang tinggi darjatnya. Kemudian ayat 23. Kutufuha daniyah. Buah-buahan dalam syurga itu dekat untuk mereka petik. Kutuf tu asalnya bukan buah-buahan. Kutuf maknanya benda yang dipetik daripada qatafa yaktifu, tapi merujuk kepada fakihah ataupun fawakih. Buah-buahan yang mahu dipetik itu sifatnya daniyah. Daniyah maknanya qaribah, dekat. Dekat maknanya boleh dipetik, boleh diambil dengan mudah. Ya begitulah. Ya, bila kita baca ayat-ayat Quran tentang nikmat syurga, dia menjadi suatu motivasi tambahan. Inilah gambaran nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Lalu dikatakan kepada ahli syurga itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kamu makanlah dan minumlah sebagai suatu nikmat yang sangat baik. Hani ini kita boleh makan dengan rasa sedap, selesa dan menyeronokkan. Sebab ahli syurga dia bukan lapar, dia tak ada dalam lapar, dalam syurga. Makan tu semata-mata untuk merasai nikmat makanan yang disediakan dalam syurga, hasil daripada amalan yang telah kamu lakukan pada hari-hari yang lepas. Itu hasil daripada amalan soleh yang dikerjakan semasa di dunia dahulu, maka diberi ganjaran nikmat makan, minuman dalam syurga. Antaranya makan buah-buahan yang boleh dipetik dengan mudah, dan juga pelbagai minuman yang kita dah bincang dah sebelum ni. Ada air yang bercampur dengan kafur. Nanti kita akan baca pula lepas ni zanjabil yang disebut sebagai salsabila. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada ayat yang berikutnya. Dalam tafsir Muni disebut mudah di sini mana yatanawaluha al-qaim wal-qa'id wal-muttaji'. Buah-buahan dalam syurga tu boleh dipetik oleh orang yang berdiri, orang yang duduk pun boleh petik. Maksudnya kalau dia duduk, pokok tu, dia punya dahan dia ataupun orang Kelantan kata julah pokok tu, ujung ranting dia tu ataupun dahan dia tu dia akan jadi merendah. Dia akan layu luyuk ke bawah.
Menyebabkan ahli syurga ni boleh ambil dengan mudah. Kalau dia muttaji' berbaring. Berbaring maknanya duduk relax, berbaring. Dia rasa nak makan buah tu mari dekat ambil. Allahu Akbar. Jauh bezanya dengan sifat kehidupan kita di dunia. Kita kalau kita duduk rehat depan TV ke apa ke, di ruang tamu, kita terasa nak makan apa, kita kena bergerak. Kena berjalan, pergi ke dapur, buka peti, cari buah apa yang ada. Contohnya. Tapi dalam syurga, semuanya sangat-sangat menyeronokkan. Kita akan diberi layanan yang sangat special kerana itulah rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian nikmat berikutnya, wa yutafu alaihim bi aniyah. Akan dibawa keliling kepada mereka dengan suatu aniyah, bekas air daripada perak. Inilah sebabnya kenapa Nabi sebut kita tak boleh minum air dalam bekas yang dibuat daripada perak. Ada hadis. Sebab ini adalah nikmat syurga. Dan Islam tidak suka kita hidup bermewah-mewah, mata mewah pitih banyak, boleh tempah gelas air daripada fiddah, perak tak boleh. Kita lihat hadis ni. Hadis larangan minum daripada bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah innama yujarjir. Matan hadis tu berbunyi, sebab apa Nabi larang? Sebab bekas air yang dibuat daripada perak, ia adalah nikmat ahli syurga. Sebagaimana Nabi melarang kaum lelaki tak boleh minum pula dah, tak boleh pakai emas untuk orang perempuan saja ataupun pakaian sutra, sebab ini adalah nikmat ahli syurga. Baik, hadis tu berbunyi allazi yashrabu fi aniyah adh-dhahabi wal fiddah. Orang yang minum dengan menggunakan bekas daripada emas atau perak, ada satu lafaz sebut perak sahaja, ada satu lafaz sebut perak dan emas. Alladhi yashrabu fi aniyah. Alladhi yashrabu tu dah fi aniyati aniyah. Adh-dhahabi wal fiddah. Aniyah tu alif tu dia ada mat atas, dah ada mat. Okey, rasa dah cukup dah. Boleh search dah. Nah, kita nak lihat illah. Illah ni alasan kenapa Islam mengharamkan kita minum daripada bekas yang mewah sebegini. Walaupun mungkin ada orang yang kaya, dia kata dia tak ada masalah, dia duit banyak, dia boleh tempah barangan yang mewah, gelas ataupun cawan daripada perak. Maka kita mengatakan itu alasan tu tak boleh diterima, sebab Nabi dah sebut dalam hadis. Kita lihat hadis ni ya. Kita lihat yang pertama tu, man syariba fi aniyatil fiddah wal dhahab fid dunya lam yashrab fihi ma fil akhirah. Sesiapa yang minum dalam bekas aniyah ni, bekas air, gelas ke cawan ke tak kira lah, yang dibuat daripada fiddah, perak dan emas semasa di dunia, maka dia tak akan minum dengan bekas itu di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab aniyatu ahlil jannah. Sebab bekas air ahli syurga adalah yang Allah Ta'ala jadikan ia daripada az-zahab wal fiddah, daripada emas dan perak. Kita lihat matan yang kedua. Innal ladzi ya'kulu aw yashrabu. Sesungguhnya orang yang makan ataupun minum fi aniyatil fiddah wal zahab. Itu dalam bekas yang dibuat daripada perak dan emas. Kita lihat matan lain, dia ada sambungan lagi hadis ni, ada sambungan lagi. Ada matan hadis yang sebut innama yujarjir fi batnihi naru jahannam. Akan terasalah bagaikan menyala-nyala dia punya api neraka tu dalam perut dia. Sampai begitu sekali Nabi beri ancaman yang beratlah. Itu dah ada matan tu. Innal ladzi yashrabu, orang yang minum dalam bekas air yang dibuat daripada az-zahab wal fiddah, emas dan perak, innama yujarjir,
fi batnihi nar jahannam. Akan dijadikan api neraka jahanam tu boleh menyala ataupun membahang bakat panasnya itu dalam perutnya. Orang yang minum ni, sebab benda tu salah. Tak boleh minum bekas daripada perak dan emas. Sama ada lelaki atau perempuan, tak boleh. Jadi kita nak minum air, sama juga sihaf. Sihaf ni pinggan, mangkuk pun sama juga. Tak boleh digunakan yang dibuat daripada emas dan perak. Mungkin tak berlaku tempat kita lah. Mungkin berlaku di negara lain. Orang-orang yang hidup mewah. Tapi kalau orang kafir itu lain cerita lah. Sebab mereka tak terikat dengan hukum syariat Islam. Tapi bagi orang Islam ini satu kesalahan yang besar. Baik. Maka dalam syurga, khadam-khadam, pelayan-pelayan dalam syurga akan bawa aniyah, bekas-bekas daripada perak. Dan juga wa akwab, dan juga piala-piala yang ianya qawarira, berkaca. Perak dan berkaca, kemudian diulang lagi qawarira min fiddah. Itu cara baca itu saya dah sebut dah semalam. Kalau kita baca terus saja, biasanya kalau imam salat subuh pagi Jumaat rakaat kedua, kalau nak cepat dia akan baca sambung wasal. Wa yatafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Okey, sambung terus ya. Di sini ada sedikit huraian hadis tentang larangan minum daripada bekas yang dibuat daripada perak. Maka bagi kita yang tahu, ialah kita tak buatlah begitu. Tapi kalau bekas tu bekas plastik, kaca ataupun yang biasa kita guna, itu bolehlah. Yang tak bolehnya, yang dibuat daripada perak ataupun emas. Sebab itu barangan mewah yang Allah Ta'ala sediakan bekas begitu untuk ahli syurga. Jadi kita nak pergi kepada sambungannya, wa akwabin, dan juga piala-piala bekas air yang ianya berkaca. Qawarira ni, kaca ni biasalah kita tahu. Tapi yang specialnya kaca ni ada disadur dengan perak pula. Macam mana tu pun kita tak tahulah. Sama ada kaca tu bahagian atas, perak tu bahagian bawah, atau seluruh gelas itu bekas air itu kaca pun ada situ, perak pun ada situ. Iaitu fajtama'a laha bayadul fiddah wa safa'ul qawarir wa hiya az-zujaj. Iaitu terhimpun pada gelas itu putih perak dan juga kerjinihan kaca. Putih perak pun ada, jernih kaca pun ada. Al-qawarir maknanya az-zujaj, kaca. Hatta yura dakhiluha min kharijiha, sehingga dapat dilihat bahagian dalam gelas itu kalau daripada luarnya. Memanglah kita tak masuk dalam gelas, kita tengok daripada luar. Bekas yang berkaca ataupun gelas yang berkaca, kita yang di luar dapat lihat di dalam. Berbanding kalau bekas yang daripada plastik ataupun gelas kaca yang bukan luksina. Qawarir ni luksina. Macam cermin kereta kita. Cermin kereta, cermin jendela yang luksina. Kita duduk di luar nampak dalam rumah, orang dalam rumah nampak di luar. Kita dalam kereta nampak bahagian luar, orang di luar kereta nampak dalam. Itu cermin qawarir yang bersifat lutsina, tembus cahaya. Baik, qawarir ni kita nak kaitkan dengan satu cerita yang menarik dalam surah An-Naml, cerita Nabi Sulaiman memanggil Maharani Balqis datang ke istananya. Ada kalimah qawarira ni cerita istana Nabi Sulaiman, bukan qawarira bekas kaca jernih dalam syurga. Itu dalam surah An-Naml. Hebatnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman sampai begitu sekali. Muka surat 380 ada kalimah qawarir di situ. Muka surat 380, ayat 44 bawah sekali. Bawah. Itu ceritanya. Nanti para jemaah boleh baca sendiri. Bila Maharani Balqis sampai ke Palestin, Nabi Sulaiman di Palestin, lalu dikatakan, qila laha dukhuli sarh, dikatakan kepadanya dipersilakan masuk ke istana ni. Falamma ra'at
حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. Maka apabila Balqis melihatnya, melihat lantai istana Nabi Sulaiman, dia menyangka lantai itu adalah lujjah. Lujjah ni bagaikan sebuah kolam air, tempat ada air. Lalu dia pun kasyafat, dia pun selok. Selok pula dah. Dia pun menyisingkan pakaiannya daripada betis. Orang Kelantan kata selok. Ya, selok dia pun bahasa luar pun selok juga. Selok kain lah. Sebab kalau tak selok, nanti kain tu basah. Dia pun akak sehingga nampak saqaiha, nampak dua betisnya. Itu yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Jangan pula jemaah tanya, Ustaz, apa tu Nabi Sulaiman tengok betih Balqis lah. Itu saya tak tahu. Sebab Quran tak cerita. Adakah Nabi Sulaiman lihat betis Balqis, itu saya tak tahu. Tapi Quran cerita, bila Balqis masuk ke istana Sulaiman, dia nampak bahagian depan ataupun bahagian pintu masuk tu bagaikan ada air, kolam air. Dia pun selok kain dia. Lalu Nabi Sulaiman memberitahu apa dia? Qala innahu sarhum mumarradum min qawarir. Di sini ada kalimah qawarir. Dia kata sebenarnya istana ni diperbuat daripada lantai licin berkilat dari kaca. Qawarir ni kaca zujaj. Yang kamu nampak bagaikan air. Sebab bawah kaca tu nampak ada ikan, nampak ada kehidupan bawah air. Sebab adalah air. Sebenarnya dia adalah lantai kaca yang di bawahnya ada, tengok sebab adalah air. Ni siapa yang buat? Jin. Jin Nabi Sulaiman yang buat. Jadi bila Balqis sedar, rupanya dia rasa dia hebat dah. Sebab dia pun ketua kerajaan juga di negeri Sabak, tempat dia. Rupanya hebat Nabi Sulaiman lagi. Maka ketika itulah dia sedar dan dia pun mengaku, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dia mengaku, dia kata, sesungguhnya aku telah menganiaya, menzalimi diri aku dan sekarang aku menegaskan bahawa aku bersedah diri memeluk Islam. Akhirnya Balqis pun masuk Islam dan menjadi orang yang beriman. Jadi menarik dan cerita ni adalah lantai istana Nabi Sulaiman dibuat daripada kaca yang jernih bagaikan air di bawahnya. Kalau sesiapa yang pernah dengar dulu, saya zaman sekolah pernah dengar lagu Suci dalam debu. Penyanyi dia pun dah mati dah. Suci dalam debu. Saya pun tak ingat dah lirik lagu. Dalam bekas air yang berkaca, apa dia sebut. Tapi yang menariknya, lantai istana Nabi Sulaiman tu adalah qawarir, kaca yang luksina. Zaman sekarang ni tak tahulah. Saya tak tahu ada terdapat istana yang sebagai ini, sehebat seperti ini, kita tak tahu. Tak pernah jumpa. Baik. Kita pergi kepada berikutnya. Baik, bekas tadi disebut dalam ayat ni, bekas kaca yang disandur dengan perak. Dalam ayat surah Az-Zukhruf, ada bekas-bekas pinggan pula. Pinggan daripada emas dan pinggan daripada emas. Ni lagi hebat. Bukan setakat bekas air itu daripada perak. Pinggan untuk diisi makanan pun daripada zahab. Daripada emas. Kalau bagi orang yang suka fikir nak hidup mewah-mewah, dia kena fikirlah mewah di dunia ni tak lama, sekejap je. Berapa lama kita nak hidup. Tapi kemewahan dalam syurga adalah yang bersifat kekal selama-lamanya. Itu dalam surah Az-Zukhruf, muka surat 494. Muka surat 494, ayat 71. Ayat 71. Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwab. Ini sebagai tambahan. Kalau dalam surah Al-Insan diceritakan ahli syurga ni dibawa dengan bekas air. Ni tu bekas air. Bekas air. Ini bekas makanan pula. Sihaf. Yang berupa pinggan-pinggan besar. Pinggan tempat isi makan ni. Tapi pinggan ni min zahab. Daripada emas. Begitu juga dengan akwab. Piala-piala, gelas-gelas besar yang juga daripada emas. Yutafu alaihim bisihafin min zahab wa akwab. Mana akwab pun min zahab juga. Jadi ayat ni nak cerita sihaf, pinggan dalam syurga, termasuk akwab, piala-piala, gelas-gelas besar, kedua-duanya daripada zahab, daripada emas.
Dalam syurga itu ma tashtahihil anfus. Ahli syurga akan memperolehi apa yang diinginkan. Ishtaha yashtahi yang diingin. Kita teringin apa dia? Semua ada. Apa yang kita inginkan semuanya ada. Wa taladzul a'yun, dan melazatkan pandangan mata, maknanya semuanya cantik, indah. Ahli syurga indah, pakaian dalam syurga indah, perhiasan pun indah, rumah dalam syurga pun indah. Dan kamu kekal di dalamnya. Kamu kekal di dalamnya. Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi kelebihan luar biasa. Masa di dunia lagi Nabi dah dibawa ke syurga. Nabi dah dibawa ke syurga dan bahkan Nabi dah melihat segala kenikmatan syurga. Cuma masih di dunia. Masa itulah ketika Nabi masih hidup lagi. Kita hanya melihat gambaran nikmat syurga dalam ayat-ayat Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian berikutnya mereka itu diberi minum. Kita lihat ayat berikutnya dalam surah ini. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka diberi minum dengan suatu gelas air yang air itu dicampur dengan zanjabil. Jadi rupa-rupanya minuman dalam syurga ni banyak dia punya mizaj, campuran dia. Di awal surah kita dah bertemu dengan ayat yang menyentuh tentang gelas airnya disebut kafur. Ini pula bercampur dengan zanjabil. Dan untuk minuman ini dinamakan ia salsabila. Zanjabil ni macam halia lah. Zanjabil. Tapi tak sama dengan halia di dunia. Dan dinamakan ia dengan salsabil. Jadi banyak sebenarnya minuman-minuman dalam syurga. Macam kita pergi ke pasar lah. Pasar biasa kalau pasar malam macam-macam jenis air. Tak kerti nak pilih. Dan bahkan setengah air tu dia capur pula. Dia capur. Dengan macam-macam lah. Kalau kita nak sebut tu nama tu, itu baru di dunia. Kalau di syurga nanti lagi lebih hebat lagi segala nikmat minuman dalam syurga. Dalam surah Al-Mutaffifin, ada satu lagi sumber air yang diminum oleh ahli syurga namanya tasnim. Sebab tu nama-nama ni diguna pakai untuk diberikan kepada nama manusia. Ada orang letakkan nama anak dia contohnya salsabila. Okay, tak ada masalah, boleh, itu sejenis sumber air dalam syurga, salsabila. Kemudian tasnim disebut dalam surah Al-Mutaffifin, muka surat 588. Muka surat 588. Pada ayat yang ke-25. Muka surat 588. Ayat 25 tu, kita lihat ayat 25. Yusqawna mir rahikin makhtum. Ahli syurga mereka itu diberi minum daripada satu minuman yang termeterai bekasnya. Apa maksudnya? Mana bekah air itu bekah yang ditutup, ditutup kemah tapi boleh buka. Yang mana khitamuhu misk. Dia punya bahan penutup bahagian atas bekas tu adalah daripada kasturi. Belum minum air lagi, tapi bekas penutup tu dah bau wangi, bau sedap dah. Sebab miskun ni adalah kasturi. Apa dia sebenarnya kasturi? Ini ramai yang tak tahu sebenarnya. Kasturi ni adalah damul ghazal, darah kijang. Darah kijang. Kita pun tak pernah jumpa kijang. Rusa pernah kita jumpa. Kijang ni payah nak jumpa. Kijang, dia punya darah dia, bahagian hati dia tu, dia ada bau yang sangat wangi. Itu sebenarnya kasturi. Kasturi ni bukannya tumbuh-tumbuhan. Dia adalah dam al-ghazal. Nanti boleh cari dalam kamus Arab apa itu misk. Misk kasturi adalah dam al-ghazal, darah kijang. Jadi yang pentingnya bau dia tu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi berhubung dengan nikmat syurga yang hebat ni, Allah Ta'ala beritahu, hendaklah berlumba-lumba oleh mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan ni. Allah Ta'ala suruh kita at-tanafusu, saling berlumba-lumba. Orang Kelantan kata badidda. Badidda ni maknanya siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Dia dapat dululah. Yang lain mungkin dapat juga, tapi kalau dia lambatlah. Kita nak cepat. Maksud nak cepat, kita berebut-rebut. Allah Ta'ala suruh kita berebut ni. Berebut dunia ini sesuatu yang tercela. Tapi kalau berebut nikmat syurga memang disuruh.
Allah Ta'ala suruh falyatanafasil mutanafisun, hendaklah berlumba-lumba, berebut-rebut sesiapa yang mahu merebut nikmat syurga tu. Kemudian air yang tertutup tadi disebut wa mizajuhu min tasnim. Ni ada kalimah tasnim. Dia punya mizaj, campuran air dalam bekas yang tutup tadi adalah suatu minuman yang disebut tasnim. Selain daripada salsabila, adanya tasnim, ada minuman yang disebut kafur dan pelbagai. Jadi Allah Ta'ala menyatakan pelbagai jenis nikmat minuman dalam syurga, nak memberikan suatu tasjid, dorongan, galakkan kepada kita supaya sentiasa ada sifat teringat dan rindu kepada syurga. Apa-apa yang kita lalui dalam kehidupan dunia, kita minum sedap, rasa sedapnya air ni, bestnya. Saya sangat suka susu yogurt. Bukan yogurt dah, macam yogurt hak Ustaz Syed jual tu, yogurt orang Arab tu. Rasa manis-manis masam. Jadi bila setiap kali kita minum yogurt, kita teringat macam mana air susu dalam syurga. Sebab dalam syurga ada sungai susu, ada sungai daripada arak, ada sungai daripada madu. Jadi banyaklah. Selain daripada tasnim, salsabila, ada lagi banyak sumber-sumber air yang menjadi minuman ahli syurga. Baik, akhir sekali kita lihat ayat yang berikutnya. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Jadi semua ayat yang kita bincangkan hari ini adalah berkenaan dengan nikmat syurga. Mereka itu dikelilingi oleh wildan, anak-anak muda lelaki yang tetap mudanya. Dia tak akan tua. Bahkan ahli syurga pun sama juga, dia tak tua dah, dia dah setara tu lah. Ahli syurga ni dia umur dia sekitar 30-33. Allah Ta'ala jadikan semuanya sebaya. Datuk, cucu, anak, adik-beradik semuanya sebaya. Kita di dunia bila berkumpul keluarga, kita kenal ni tok kita tua, ayah kita tua lagi daripada kita. Kalau kita dah besar, dah berumah tangga, kita ada anak, maka anak kita lebih muda daripada kita. Datuk kita tu dah jadi moyang kita, moyang kepada anak kita. Ayah kita jadi datuk kepada anak kita. Tapi umurnya tak sama lah. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala jadikan semuanya muda sebaya sama. Tapi boleh kenal. Dia kenal ni tok dia, ni ayah dia. Tapi semuanya sebaya. Begitu juga dengan pelayan-pelayan, khadam-khadam dalam syurga yang mukhalladun, kekal dengan sifat mudanya. Apabila kamu melihat mereka, kamu menyangka mereka ni adalah lu'lu'an mansura. Lu'lu' bagaikan mutiara yang bertaburan. Dia ada dua jenis permata yang keluar daripada laut, iaitu al-lu'lu' wal marjan. Al-lu'lu', lu'lu' ni nama sejenis permata yang seumpama mutiara. Mutiara, macam mana mutiara? Mutiara ni warna putih yang kita ambil daripada buah. Apa dia? Buah pula dia, binatang tiram tu. Kalau sesiapa yang pernah pergi ke Sabah, Sabah dekat dengan pasar Filipino tu, dia banyak kedai-kedai yang jual mutiara-mutiara di situ. Mungkin di Kelantan pun ada juga, mungkin di Semenanjung ada juga. Tapi kalau di Sabah cukup banyak. Hak mahal-mahal lah, hak murah-murah lah. Tapi bagi sesiapa yang meminat aksesori yang mewah ni, okey, dia orang boleh belilah. Mutiara yang bertaburan, cantiknya. Dalam suratul Waqiah pun Allah Ta'ala sebut juga tentang wildanun mukhalladun ini, anak-anak muda yang cantik. Biasalah, kita bila tengok budak-budak hak comel ni, ya Allah, kita kata cantiknya, comelnya, putihnya, gebunya kulit dia, merahnya. Ingatlah masa pergi ke Turki 2-3 tahun lepas, ya. Tengok rombongan budak-budak tu, dia masuk dekat istana apa dia, ada satu istana tepi bangunan Hagia Sophia yang dah dijadikan masjid itu. Belakang tu ada satu museum. Dulu istana. Jadi jumpalah rombongan budak-budak Turki yang sekitar umur 5 tahun, 6 tahun. Ya Allah kata, dengan kulit yang putih merah. Kita putih ingat dalam syurga macam mana budak-budak dalam syurga nanti. Dalam suratul Waqiah ayat 17 tu, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ahli syurga itu dilayan dengan anak-anak muda lelaki yang tetap kekal muda. Tak pernah tua-tua. Dia akan muda sampai bila-bila. Apa yang mereka bawa adalah bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
Anak-anak muda ni bawa piala-piala minuman, tekoh-tekoh ni tekoh air lah, jak air, tekoh yang ialah tekoh lah, biasa kita kacau buat air, teh air Milo apa, guna dalam tekoh tu, ataupun wakaksin dan juga gelas yang dalamnya berisi arak yang diambil daripada sungai yang ma'in, yang mengalir. Jadi apabila mereka minum air yang diberikan oleh anak muda itu, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Tidaklah pula mereka merasa pening. Sudah, kalau kita rasa, oh hari ni asabani as-sudah, saya ditimpa dengan sakit, sakit kepala, ngak-ngak sakit kepala, pening, itu sudah. La yusadda'una, mereka tak rasa pening kepala. Wala yunzifun, dan mereka tidak pula menjadi mabuk dengan sebab minum air yang diberikan oleh anak-anak muda dalam syurga tadi. Jadi maknanya nikmat ni terlalu banyak. Dapat melihat pelayan-pelayan syurga yang cantik, mendapat pasangan-pasangan isteri yang cantik, yang semuanya muda. Jadi Allah Ta'ala cerita perkara ni banyak dalam Quran. Kita dalam surah Al-Insan, ada dalam surah Waqi'ah, dalam surah-surah yang lain, surah At-Tur. Tujuannya supaya bila kita baca ayat-ayat ni, perkara ni sentiasa menjadi segar dalam ingatan, sentiasa review kita perbaharui. Kita baca dah tak ada, jumpa dah ayat tentang nikmat syurga, baca surah ni jumpa pula, ada pula. Supaya perkara ni kita tidak lupa dan kita sentiasa ingat. Lu'lu', permata lu'lu'. Kenapa Allah Ta'ala membuat bandingan? Ini kalau belajar balaghah ni dia kira sebagai tasbih lah. Ini tasbih apa dipanggil ni? Tasbih mujmal mufassal ke apa? Sebab dia tak ada adatut tasbih. Dan dia tak ada wajhus syabah. Dia hanya ada musyabbah dan juga musyabbah bihi. Musyabbah adalah wildanun mukhalladun, musyabbah bihi lu'lu'an mansura. Anak-anak muda dalam syurga tu ditasbihkan bagaikan lu'lu'an mansura. Musyabbah bihinya lu'lu'an, sebagai permata lu'lu'. Bukan setakat cantik, tapi ada nilai. Kalau permata lu'lu' ni ada nilai. Kita lihat dalam surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala memberikan salah satu nikmat untuk kita rasai di dunia ialah apabila kita pergi ke laut, kita boleh ambil macam-macam rezeki dalam laut. Adanya ikan, ketam, udang, sotong. Bukan setakat tu, bahkan ada juga permata. Kita lihat muka surat 532 dalam surah Ar-Rahman. Ini tentang nikmat laut di dunia. Muka surat 532. Muka surat 532 surah Ar-Rahman ayat 19. Yakhru marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah Ta'ala menjadikan, iaitu membiarkan dua laut yang masin dan tawar itu mengalir dan bertemu, tetapi dia tak bercampur, dia berasingan. Tetapi antara kedua laut itu ada dinding yang memisahkan, yang tak boleh melepasi sempadannya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Kemudian daripada laut itu Allah Ta'ala beritahu, yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Yakhruju, keluar daripada laut itu. Muka surat 532. Muka surat 532. Ini cerita tentang nikmat yang kita boleh perolehi daripada lautan yang luas. Itu ayat 22 tu. Ada kalimah al-lu'lu'. Yakhruju minhuma, keluar daripada kedua-dua jenis laut. Sama ada laut yang tawar, laut yang masin itu permata lu'lu', mutiara dan juga marjan. Ini yang ialah bagi orang yang ke laut, yang tu ada gambar, subhanallah, cantik, begitu cantik sekali mutiaranya. Yang diambil daripada apa dia? Tiram. Biasa tiram ni kita makan kat rumah, kita ambil dia punya sos tiram tu. Betul, al-lu'lu' marjan, nama permata ni dijadikan nama kitab, ya. Kitab yang menghimpunkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada satu kitab yang disebut al-lu'lu' wal marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Itu menghimpunkan hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim.
kitab tu dinamakan Al-Lu'lu' wal Marjan. Comel nama. Permata, mutiara dan marjan. Puntiara. Dan Allah Ta'ala sebut anak-anak dalam syurga sangat cantik bagaikan Al-Lu'lu'. Kita rujuk ke dalam surah Al-Insan tadi. Lu'lu'an mansura, ditambah pula dengan sifat mansura yang bertaburan. Bertaburan maknanya sebab dia orang ni berjalan ke sana sini dengan muka yang cantik, berkilauan. Allah ini memberikan suatu nikmat tambahan yang kita tak boleh nak fikir. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha. Kita hanya mampu berdoa dan berusaha, ya. Tidak cukup berdoa, doa tu usaha juga. Dan kita kena mencari jalan untuk menjadikan laluan ke syurga tu mudah bagi kita, ya. Sebagaimana apa dia? Muaz bin Jabal pernah tanya kepada Nabi, tunjukkan kepada aku amalan yang menjadikan aku dekat dengan syurga. Bila kita baca ayat-ayat tentang nikmat syurga, sudah tentu kita nak tahu apa tipnya, apa caranya yang membolehkan kita ni semakin dekat dengan syurga. Soalan ni pernah ditanya oleh Muaz bin Jabal. Dia kata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku suatu amalan yang apa dia, yudkhiluni al-jannah. Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Tunjukkan kepada aku suatu amalan yang boleh memasukkan, amalan yang menjadi sebab aku dimasukkan dalam syurga. Sebab semua sahabat pun teruja bila tengok, dengar ayat-ayat yang cerita tentang nikmat syurga. Ya Allah, tempat yang sangat indah, penuh dengan pelbagai kenikmatan. Al-Jannah. Kita lihat sikit semula, kita akhiri sesi tadabbur ini, kita lihat sedikit hadis ni. Lagi bawah lagi. Hadis Muaz bin Jabal. Dullani ala amali yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Hadis ni banyak sebenarnya daripada A'rabi pun. Ada kena tambah sikit lagi kot. Kena tambah wa yubaiduni al-jannah, tambah sikit lagi wa yubaiduni. Ada jawapan pelbagai. Ada jawapan yang Nabi kata, kamu jangan marah. Nak masuk syurga, la taghdab, jangan marah. Ini hadis ni yang ditanya oleh Muaz bin Jabal. Amalan yang menjadi sebab masuk ke syurga dan dijauhkan daripada neraka. Antaranya Nabi suruh puasa pada juga. Wa yubaiduni anin nar. Hadis ni riwayat At-Tirmizi. Tak apalah kalau tak jumpa pun. Antara yang Nabi sebut adalah hadis tu ialah Nabi kata, itulah kena laksanakan kelima-lima rukun Islam tu. Antaranya solat, puasa, zakat, kemudian tu baru jumpa. Oh bukan. Ni hadis Abu Dzar, dia hadis Muaz bin Jabal. Tak apalah, kita tengok. Antara yang Nabi pesan ialah Nabi kata apa dia? Sedekah. Nabi suruh bersedekah. Antaranya solat malam. Solat malam. Kemudian dibacalah ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dan itu dia antara beberapa amalan yang boleh memasukkan seseorang tu dalam syurga, mengawal sifat marah. Ada yang disebut dengan berpuasa. Tapi yang paling penting dalam hadis Muaz tu, Nabi suruh jaga lidah. Nabi suruh jaga lidah. Amsik alaika hadha, tu matannya. Lalu Muaz kata, ya Rasulullah, adakah wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bihi? Tu Muaz pun tanya. Wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bihi,
Bila Nabi suruh amsik alaika hadza, amsik di mana tahan lidahmu ini. Lalu Muaz bertanya, adakah kita akan diambil kira dengan apa yang kita perkatakan? Adakah kita dikira berdosa dengan apa yang kita cakapkan? La mu'akhazuna. La mu'akhazuna bima natakallamu bihi. Akhirnya Nabi beritahu, tidaklah yang menyebabkan ramai manusia terhumbang dalam neraka kecuali hasil yang keluar daripada lidah mereka sendiri. Maknanya ialah dosa yang dilakukan oleh percakapan manusia. Sebab kalau kita tak kawal percakapan, kadang-kadang kita rasa tak salah, sebenarnya salah. Dan kesalahan tu pula kalau besar, lagilah parah. Wallahu alam, kita rasa cukuplah untuk kita bincang hari ini berhubung dengan sebahagian daripada sifat-sifat nikmat dalam syurga. InsyaAllah kita sambung ke depan pula lah dengan perbincangan yang berikutnya. Jadi kalau ada soalan, terbaru keluar hadis hadis Muaz, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi. Baik, ada soalan ya? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Okey ni Ustaz dok. Kalau kita baca Quran ni dok. Dalam Quran ni dia makan ni dalam syurga ni buah-buahan. Orang sebut dah ada limanya ada, kemudian anggur dan sebagainya. Dan jenis jenis daging burung. Dok. Jadi selain daripada makan ni dua perkara ni ada lagi ke dok Ustaz? Kemudian hak air ni banyaklah dak. Zanjabil lah, salsabil lah, arak, madu, tasnim, susu dan sebagainya ni. Jadi seolah-olah pilihan untuk makanan ni mamon sikit sangat lah maknanya gitu. Okey, yang pertama, yang kedua Ustaz. Syurga hak zaman Nabi Adam hak tinggal dulu dengan syurga hak kita nak masuk belaka ni lah, insya-Allah lah. Adakah sesuatu benda yang berbeza? Tak. Dalilnya gini ya, saya nak tanya ni sebabnya gini. Allah larang Nabi adalah taqrabah hadhihi syajarah, jangan menghampiri pokok tu. Jadi untuk Nabi ada, jadi seolah-olah benda tu jauh sikitlah. Nabi ada kena gerak pergi pokok tu. Jadi sedangkan dalam syurga ni kita nak makan, kalau kita nak minum vitamin nyengeng, pokok tu yo luyuk mari pak kita. Betul? Jadi seolah-olah benda ni masih ada perbezaan lah di antara syurga Nabi Adam mari ni dengan kita syurga kita nak pergi ni. Wallahu a'lam Ustaz. Ya, terima kasih kepada cikgu. Jadi berhubung dengan nikmat makanan minuman dalam syurga, banyak disebut minuman, makanan disebut antaranya dalam surah Al-Waqi'ah tu walahmi tayrim mimma yashtahun, daging burung yang mereka inginkan. Allah Taala hanya sebut sebahagian tapi sebenarnya banyak lagi. Berdasarkan ayat adalah surah Zuhruf tadilah, iaitu wa fiha ma tashtahihil anfus. Dalam syurga terdapat segala yang diinginkan, termasuk apa sahaja jenis makanan. Cuma yang disebut itu hanyalah sebahagian sahaja. Ada lagi yang lain-lain, yang apa sahaja yang kita nak semuanya ada. Cuma perincian lebih kepada minuman. Adapun makanan, apa sahaja yang kita nak semuanya ada. Cuma tak didetailkan apa-apa jenis itu. Antaranya disebut daging burung. Baik, yang kedua perbincangan tentang syurga Adnin yang pernah didiami oleh Nabi Adam. Itu ada jelas panjang lebar, letih kalau nak baca tu perbincangan itu oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab kitab Miftah Darus Sa'adah. Sesiapa yang rajin baca boleh cari kitab ni. Saya tak pasti kitab ni dah ada terjemah atau tidak. Dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, anak kunci rumah kebahagiaan. Di awal kitab tu panjang lebar Ibn Al-Qayyim bincang tentang syurga yang pernah didiami oleh Nabi Adam alaihissalam, itu Jannatu Adn. Sebab dalam surah surah Taha disebut syurga Adnin. Adakah syurga yang sama ataupun tidak? Ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada kata yang sama, ada kata yang lain. Itu dalam kitab itulah. Cuma untuk soalan tadi, untuk ini kitabnya kita tengok tu kitab Miftah Darus Sa'adah.
wa mansyur wilayah al-ilmi wal iradah. Yang ditulis oleh bukan dia ni tahqiq. Dia kitab asal ni ditulis oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Ya betul, Ibn al-Qayyim. Ta'lif oleh al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Di awal kitab ni dia ada bincang tentang syurga yang pernah didiami oleh Nabi Adam. Baik. Untuk soalan ni Ustaz Rusdan boleh taib. Ma hiyal jannah allati kana fiha Adam. Itu ada di situ ada jawapannya. Ma hiyal jannah, apakah dia syurga yang Adam pernah ditempatkan di situ, pernah dimasukkan di situ. Nah, adakah syurga yang dijanjikan kepada kita nanti sebagaimana yang dilihat sebagaimana yang dimasuki oleh Nabi Adam, adakah sama ataupun syurga yang lain? Ma hiya al-jannah allati fiha Adam. Islam QA tu. Tekan pada Islam QA. Bawah lagi. Islam QA. Mahiyal jannah allati kana fiha Adam. Syurga yang Allah Ta'ala tempatkan Nabi Adam sebagaimana disebut dalam suratul Baqarah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawlukal jannah. Ialah jannatul khuld. Syurga al-khuldi yang akan dimasuki oleh orang beriman di hari kiamat. Ini satu pendapat, antaranya dipetik daripada Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia kata syurga yang didiami oleh Nabi Adam dan isterinya di sisi generasi as-salaf, maknanya generasi awal umat Islam, dan juga di sisi ahli sunnah wal jamaah, ia adalah jannatul khuld. Jadi maknanya syurga yang Nabi Adam diami dahulu masih ada sekarang ni. Dan itulah syurga yang akan Allah Ta'ala tempatkan. Kemudian di bawah pendapat daripada Syekh Saleh Utsaimin, katanya as-sawab, yang betul bahawa syurga yang Allah Ta'ala tempatkan Nabi Adam dan pasangannya itu Hawa ialah syurga yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mana syurga yang sama. Syurga yang Adam diami itulah juga syurga yang Allah Ta'ala akan tempatkan orang-orang yang bertakwa. Baik. Apabila Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, wal jannah indal itlaq hiya jannatul khuldi allati fis sama. Syurga secara mutlak, secara umumnya adalah merujuk kepada syurga khuldi yang terletak di langit. Jadi pendapat Syekh Saleh Utsaimin sama dengan Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawanya, maknanya syurga yang Adam masuki itulah syurga yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang mukmin di akhirat nanti. Kemudian kita lihat di bawah tu, antara yang dipetik adalah hadis riwayat Imam Muslim, rawa Muslim, bawah lagi. Hadis 195 daripada Abi Hurairah, daripada Huzaifah. Dua-dua sahabat ni meriwayatkan daripada Nabi SAW. Hadis ni menjadi bukti bahawasanya syurga yang Adam masuki itulah syurga yang juga kita akan masuki, iaitu yajma'allahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan himpunkan semua manusia, maka bangunlah orang-orang beriman hatta tazlufa lahumul jannah, sehingga didekatkan syurga. Bila orang beriman bangun, syurga itu jadi dekat. Fayatuna Adam, lalu semua manusia pergi jumpa Nabi Adam. Lalu mereka kata, ya abana, wahai ayah kami, wahai Adam, engkaulah bapa kami, istaftih lanal jannah, bukakanlah untuk kami syurga. Lalu Adam kata apa dia? Wahal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum Adam. Tidaklah yang menyebabkan kamu semua keluar daripada syurga kecuali kesalahan yang dibuat oleh ayah kamu. Akulah, Nabi Adam kata. Akulah. Kita semua, mu semua keluar daripada syurga. Jadi tak munasabah meminta aku pula buka pintu syurga. Lalu kata Adam, lastu bisahib zalik. Aku tak layak untuk berbuat begitu. Dia kata, pergilah kepada anakku Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim. Dan akhirnya sekali sampai kepada Nabi SAW dan Nabi Muhammad lah yang buka pintu syurga. Baik. Hadis Sahih Muslim ni menunjukkan bahawa syurga yang telah dikeluarkan Nabi Adam daripadanya, atas tu sikit atas tadi.
bahawa syurga yang telah dikeluarkan Nabi Adam daripadanya, itulah secara ainnya, secara tepatnya, yang telah diminta kepadanya untuk dia membukanya. Maknanya yang samalah berdasarkan jawapan yang diberikan dalam website Islam Soalun wa Jawab, mana merujuk kepada yang sama. Dan banyak lagi lah huraian yang ada di bawah tu, hadis-hadis yang dibawa daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga pengertian daripada matan hadis tu. Cuma kita ambil satu sahajalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, cikgu. Ustaz, tanya soalan kelakar sikit. Ya. Ada budak-budak tanya, mana kita dalam syurga besok biiznillah, maknanya suami isteri tu duduk dalam syurga tu macam duduk atas dunia ke? Masa kalau kita faham daripada hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un, mana boleh bersama, boleh tidur bersama. Gitulah. Dah jadi susah nak jawab. Jadi boleh bersama macam cuma tak mungkin tak bersalin lah, gitulah maksudnya. Kemudian soalan kita boleh boleh minta dengan Allah Taala ke nak tengok cerita-cerita lama? Cerita-cerita lama. Mana kehidupan kita dulu, mana zaman-zaman kita dulu lah, nak tengok cerita-cerita yang mungkin kita nak, apa yang kita nak lah, nak tengok, tak nak kata apa soalannya. Nak ingat balik kenangan lama. Kenangan lama, cerita-cerita dulu lah, zaman kanak-kanak gitu lah soalannya. Okey, terima kasih Ustaz. Silakan. Baik, tentang nikmat bersama dengan pasangan, ya betul ada. Allah Ta'ala bagi kepada seorang lelaki dalam syurga ni kekuatannya sama dengan 70 lelaki di dunia. Maknanya kekuatan dari segi tenaga seksual tu luar biasa lah. Sebab itu ahli syurga ni bukan seorang isteri. Isteri yang di dunia tu dia akan jadi ketua bagi segala isteri yang lain. Jadi ahli syurga ni ada yang 2 pasangan, ada yang lebih. Yang sampai ada hadis yang sebut sampai 70. Jadi betul mereka boleh bersama, maknanya boleh melakukan persetubuhan, boleh merasai nikmat yang kita kata nikmat hubungan kelamin. Tapi dalam syurga tak berlakulah kelahiran tu. Tapi macam mana tu kita tak tahulah, sebab ini cerita dalam syurga. Kemudian sama ada yang si suami itu setubuh dengan isterinya ataupun bidadari miliknya, selepas berlaku persetubuhan mereka itu kembali menjadi dara semula. Itu hebatnya. Ia tak sama dengan dunia, menjadi dara semula, maknanya kembali kepada asal. Itu boleh lihat dalam tafsiran ayat faja'alna inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraban li ashabin, itu dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Ta'ala jadikan isteri dan juga bidadari syurga ni semuanya sebaya, walaupun telah disentuh oleh suaminya, dia kembali kepada asalnya. Sebab itu suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk mereka. Baik. Kalau kita nak minta Allah Ta'ala tunjuk kepada kita yang lepas-lepas kenangan, itu susah juga saya nak jawab tu. Adakah permintaan itu menjadi suatu realiti ataupun tidak? Ada setengah orang dia pernah sebut, yang saya pernah baca dalam setengah dalam FB, dalam kelab peminat kucing. Dulu saya pernah masuk dalam grup kelab peminat kucing dan saya dah left dah. Antaranya ada yang beritahu, dia kata dia punya sayang kepada kucing. Kalau boleh dalam syurga nanti dia nak minta supaya kucing-kucing dia yang pernah bersama dengan di dunia dapat dia bersama kembali dalam syurga nanti. Adakah permintaan, keinginan itu sesuatu yang akan menjadi kenyataan? Tu susah kita nak jawab lah. Adakah semua permintaan kita dalam syurga dapat dipenuhi? Tetapi bagi Allah perkara itu mudah. Jika Allah Ta'ala kendaki, ya, dia boleh menjadikan apa-apa yang kita sukai, termasuk melihat kembali kenangan lama semasa kita kanak-kanak, semasa kita di dunia, mungkin boleh. Perkara itu tidak mustahil bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala boleh melakukan apa yang dia kehendaki, tertanduk kepada keizinan dan kehendaknya. Adapun dia maha kuasa, memang dia sangat maha kuasa. Wallahu a'lam. Kita dah hampir pukul, kita dah hampir pukul 8. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung lagi untuk ayat yang berikutnya dalam pertemuan yang akan datang, insyaAllah minggu depan. Tapi esok tu rasa ada cuti, tak pasti, nanti saya akan beritahulah. Kalau ada kesempatan mungkin kita boleh sambung esok, sebab rasa esok ada cuti.
bergantung pada keadaan. Ya, saya akan maklumkan dalam grup kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Duduk dulu. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sama.